Terima kasih Timbalan Menteri. Sangat lengkap, sangat tuntas. Cuma sedikit waktu dahulu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu ketika UNICEF membuat pendedahan akan wujudnya bantut atau stunting pada tahap 20.7%, 1 dalam 5 kurang lebih kanak-kanak kita mengalami itu. Kita gempar, ya. Namun NHMS tadi mengesahkan perkara itu. Persoalan saya ringkasnya adalah apakah measure ukuran, ya, dan sejauh manakah marginalize kumpulan-kumpulan yang agak terpinggir itu dapat kita tangani dengan baik. So a measure of success from the last time perkara itu didedahkan hingga kini, ya, apakah kemajuan ataupun progresnya Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor, satu soalan yang baik, dan juga kita turut mengakui bahawa berlakunya masalah bantut di kalangan masalah Malaysia, dan juga dalam tempoh 5 tahun ini maklumat daripada yang kami perolehi dilaporkan terdapat 29.7% kanak-kanak yang berada di taska dalam mengalami masalah bantut. Terdapat beberapa tindakan yang kami lakukan, terutama sekali di dalam keadaan negara kita yang kadang-kadang melihat preventive care ini adalah satu masalah mudah, dan juga apabila kita memperkenalkan 1000 days treatment ni, bermula daripada kehamilan sehingga 2 tahun, kadang-kadang masyarakat terutama sekali ibu dan bapa ini gemar untuk tidak mempedulikan arahan untuk pergi mendapatkan rawatan, terutama sekali kanak-kanak yang terbantut. Dan kadang-kadang masyarakat melihat kanak-kanak yang gempal, comel, dianggap comel, sedangkan mereka sedang mengalami permasalahan bantut. Dan juga selain daripada itu, di dalam Kertas Putih Kesihatan, kita juga menekankan bahawa terdapat kerjasama swasta dan private, dan juga kita tidak boleh bekerja secara silo. Maka saya menganjurkan agar setiap kementerian yang berkaitan yang melibatkan kanak-kanak dapat bekerjasama dengan KKM, terutama sekali Kementerian Ekonomi, supaya dapat melihat bakul makanan bagi masyarakat golongan termiskin ini dapat dilihat dan diperhatikan secara teliti berkenaan tentang kandungan-kandungan makanan yang berkhasiat. Dan juga saya kadang-kadang agak bimbang dengan keadaan harga kos kehidupan yang semakin meningkat, seperti harga beras, harga barang-barang keperluan yang mempunyai nutrisi ini, harganya meningkat. Ini akan menyebabkan ibu bapa memilih untuk mendapatkan pemakanan yang murah, dan juga ibu-ibu yang sedang hamil juga tidak mengambil nutrisi yang terbaik bagi memastikan anak yang lahir dapat lahir dengan sihat dan tidak terbantut. Dan juga kesan terbantut ini adalah memberikan kesan yang sangat besar, di mana anak-anak yang bantut ini akan lebih terdedah dengan penyakit-penyakit seperti obesiti, dan juga ini akan menyebabkan produktiviti pembesaran kanak-kanak ini akan terjejas. Dan juga sekiranya kumpulan kanak-kanak ramai yang terbantut, produktiviti negara pada masa akan datang juga akan terjejas untuk mengeluarkan hasil yang terbaik untuk negara. Dan 1000 hari pertama itu adalah penting, Timbalan Menteri. 1000 hari pertama untuk menentukan learning potential dan akhirnya earning potential. Itu sangat penting. Terima kasih. Saya setuju, Yang Berhormat. Terima kasih. Kuala Darus. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Sebagaimana yang kita maklum, kanak-kanak dikategorikan sebagai bantut bila tidak mencapai ketinggian sepatutnya untuk usia mereka. Ini berdasarkan pada Carta Pertumbuhan Panjang ataupun Tinggi dengan usia. Keadaan ini boleh berlaku bila seorang kanak-kanak tidak dapat makanan yang berkualiti dan cukup dalam satu tempoh yang masa yang lama. Menurut satu kajian daripada menurut tinjauan kesihatan kebangsaan dan mobiliti, malnutrisi anak-kanak tidak terhad kepada golongan miskin, sebaliknya merentas kelas pendapatan, di mana kira-kira 22% dan 17% kanak-kanak dalam isi rumah B40 dan T20 mengalami fenomena bantut yang boleh beri kesan terhadap kesihatan sepanjang hayat. Sebagai langkah proaktif mengatasi isu kemiskinan dan malnutrisi kanak-kanak, adakah kementerian juga akan meningkatkan kerjasama melintasi agensi seperti Bernas di bawah program makanan kesihatan PROMAK untuk membekalkan makanan berkhasiat pada murid sekolah rendah
termasuklah negeri-negeri yang dikategorikan sebagai yang miskin seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang kedua, bagaimana pula kerajaan memantau amalan pemberian makanan yang sihat dan seimbang kepada kanak-kanak serta tindakan yang akan diambil sekiranya ibu bapa gagal menyediakan makanan yang sihat untuk anak-anak mereka. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Berkenaan tentang mengenai persoalan terdapat kerjasama private and public initiative seperti Yayasan Bohari seperti yang berlaku di Kedah. Yayasan tersebut telah menyediakan pemakanan sekurang-kurangnya RM6 Malaysia untuk diagihkan ke sekolah-sekolah bagi golongan B40 dan juga yang terpilih. Dan juga sememangnya kita berhasrat untuk menyediakan pemakanan yang berkhasiat kepada semua kanak-kanak merentas T20, M40 dan juga B40. Tetapi ini bergantung kepada kemampuan kerajaan. Dan juga selain daripada itu, saya juga setuju bahawa masalah bantut ini bukan hanya tertumpu kepada golongan-golongan B40. Di dalam rekod kami pada beberapa tahun yang lepas, 5 tahun yang kebelakang, berlaku masalah bantut 3 negeri yang tertinggi seperti Kelantan dan juga termasuk Putrajaya di dalam top 3, di mana populasi Putrajaya kita melihat adalah kebanyakan golongan-golongan yang mempunyai pendidikan, dan juga kita melihat golongan-golongan ini mengambil langkah yang mudah kerana kesibukan dan juga pembinaan kerjaya yang lebih meluas. Pemilihan makanan itu sentiasa untuk fast food diberikan kepada kanak-kanak ini. Ini menyebabkan masalah terbantut itu berlaku. Dan juga saya ingin mengambil satu contoh. Saya tidak dapat menyebut nama sekolah itu dengan jelas. Sebuah sekolah jenis pendidikan Cina iaitu Ching Kuang Huyu di Muar. Mereka mempunyai satu kerjasama komuniti di mana ibu bapa menyediakan makanan yang sama kepada semua guru dan juga kanak-kanak supaya makanan tersebut berkualiti dan juga bernutrisi. Saya melihat bahawa kaedah ini adalah sangat terbaik sekiranya kita hanya bergantung kepada skim makanan seperti RMT yang kadang-kadang ada pengusaha memberikan sausage dengan izin dan nasi. Mungkin ibu bapa dapat yang mempunyai masa yang terluang untuk bersama-sama memasak dan juga memberikan makanan tersebut dengan nilai kasih sayang, dan juga ini akan membolehkan kanak-kanak lebih tertarik kepada makanan-makanan bermasak dan juga bernutrisi. Dan juga selain daripada itu, melalui Kertas Putih Kesihatan, sekali lagi kami akan memperkasakan public private initiative ini juga dengan kerjasama bersama dengan kementerian-kementerian yang lain, yang seperti yang saya tekankan, kita tidak boleh bekerja secara silo. Kadang-kadang peruntukan ini kementerian satu ni dapat peruntukan melakukan kerja yang sama. Kami pun memberikan bakul makanan yang sama. Kalau boleh, kami ingin menetapkan bakul-bakul makanan yang diagihkan oleh semua kementerian kepada rakyat, kepada kanak-kanak, haruslah melalui menu-menu yang kami luluskan dan kami suggest dengan izin. Itu jawapan saya. Sekian, terima kasih. Soalan tambah.